Alhamdulillah, asyik bercerita mengenai dengan sotong tutong, sedar tak sedar sampai ke daerah Tutong untuk menyapa rakan kita Ernie Sofina. Assalamualaikum. Apa kabarnya Ernie? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan rakan-rakan yang bertugas pagi ini semuanya sehat dan pastinya Dini dan Mahira juga sehat ya. Alhamdulillah, kita sehat ya. Jadi tadi Ernie kita sempat ya bercerita dengan rakan kita di daerah Blight ya, Nur Hayati berkenaan dengan malam gerai perayaan ini. Kalau Ernie Sofina sendiri bagaimana? Sudah ada kesempatan untuk membawa keluarga ke malam perayaan Ernie? Ya, alhamdulillah ya, saya sudah pun berkesempatan berkunjung ke gerai perayaan daerah Tutong dan juga Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Bandar Seri Begawan ya. Alhamdulillah. Sudah dari Tutong tu sampai sudah ke Bandar. Sudah sampai ke Bandar Seri Begawan. Jadi kalau Ernie Sofina sendiri kalau pergi ke gerai malam perayaan, apakah antara menu wajib ataupun produk-produk makanan yang sering dicari-cari apatah lagi menjelang di malam perayaan ini? Kalau tahun-tahun yang lalu anda lari untuk mencari ayam salai ataupun sotong tutok tetapi kalau tahun ini yang menarik perhatian saya ialah nasi katok yang dipelbagai. Biasanya nasi katok daging ataupun ayam, tetapi kali ini yang selalu dicari nasi katok kambing. Nasi katok kambing. Memang cukup diminati lah kan, cukup popular. Ernie kan bertanya ni Ernie, tebak je ni orang Ernie pun meminati sotong tutok, peminat sotong tutok mungkin dapat dikongsikan kalau Ernie tahulah ada mungkin rakan-rakan ataupun Ernie sendiri selain daripada menggunakan cacah yang sediakan yang selalunya berasaskan ladan ya. Betul. Mungkin ada cacah-cacah yang lain barangkali Ernie yang istimewa yang boleh dicuba ataupun pernah Ernie melihat orang memakannya menggunakan cacah yang lain selain daripada cacah lada tadi Ernie. Kalau saya, selain daripada cacah lada tu, selalunya saya juga pernah menggunakan cacah kicap padas. Betul. Ini saya pernah tengok. Sama, saya pun sendiri sedap. Pernah merasa dengan kicap pedas. Bukan hanya menggunakan sos cili. Itulah sebenarnya suasana yang penguat kepada sotong tutok ini sebenarnya. Betul. Alhamdulillah. Baik, jadi kita terus saja serahkan kepada Ernie Sofina untuk mengungsikan apakah bahan yang sudah pun disediakan dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Mahirah dan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali. Lintas langsung dari daerah Tutong ya. Seperti biasa ada beberapa maklumat ingin dikongsikan dan juga satu pengisian package program. Kita kabarkan juga keadaan cuaca syukur alhamdulillah di sekitar kawasan Pekan Tutong saat ini dalam keadaan cerah dan mengizinkan. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, apapun urusan kita ini juga. Baik, kita kongsikan acara pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79 bagi daerah Tutong. Malam ini diteruskan lagi Auda Rentak Kasih 79 yang akan dikendalikan oleh Invictus Band ya. Jadi acara seperti biasa diadakan di pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan dengan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Muhammad Billah Tutong. Jadi ramai dialulukan untuk hadir menyaksikan dan juga memeriahkan acara yang akan dipersembahkan malam ini, Rentak Kasih 79 ya. Baik, untuk seterusnya pada pagi ini juga diadakan satu acara bertempat di Masjid Ar-Rahim Kampung Bukit Panggal Tutong, iaitu pertandingan bacaan tarhim subuh bagi Bilal, Marbud dan pelapis Bilal masjid-masjid daerah Tutong. Ini adalah anjuran Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Ar-Rahim Kampung Bukit Panggal Tutong ya.
iaitu bacaan tarhim subuh bagi Bilal Marbut dan pelapis Bilal. Jadi mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Dan satu lagi maklumat ingin kita sampaikan nanti, tetapi sebelum itu kita beralih seketika menyaksikan satu pakej program yang kami sediakan untuk Auda. Mula aktif dalam penulisan pada tahun 1975, Dr. Chong Ah-Fo mula terpanggil untuk menguasai bahasa Melayu dengan baik atas dorongan guru bahasa Melayu beliau ketika di bangku sekolah lagi. Meski beliau bukan daripada kalangan berbangsa Melayu, namun itu bukanlah alasan buat dirinya untuk tidak mendalami dan menjiwai penggunaan bahasa Melayu dengan baik. Cabaran ini telah mengubah pendirian beliau untuk lebih rajin membaca buku bahasa Melayu sehingga akhirnya berjaya mengarang dan menghasilkan karya-karya hebat berbahasa Melayu. Kecintaan beliau pada seni dan keindahan sastra bahasa Melayu itu terbukti bila mana beliau melanjutkan pengajian sehingga ke peringkat ijazah Doktor Falsafah dalam Kesusastraan Melayu di Universiti Malaya. Berlatarkan pendidikan bahasa dan kesusastraan Melayu, melengkapkan dan mengukuhkan lagi penguasaan beliau dalam bidang penulisan. Kecintaan terhadap penulisan membuatkan beliau mampu menguasai beberapa genre penulisan seperti cerpen, sajak, novel, puisi, esei dan kritikan sastra. Selain juga mampu menghasilkan skrip drama televisyen dan radio. Karya-karya beliau juga pernah diterbitkan dalam jurnal, majalah dan akhbar, antaranya Bahana, Beriga, Juara Pelajar, Mekar, Pelita Brunei dan lain-lain. Dalam usia 5 dekad dalam bidang penulisan, sudah cukup mencerminkan kematangan beliau dalam menggarap dan menukilkan pelbagai karya yang bernilai tinggi. Sehingga kini sebanyak lebih daripada 100 hasil karya sastra dalam pelbagai genre pernah dihasilkan dan diterbitkan, sama ada karya secara individu maupun karya bersama penulis lain yakni antologi. Buat beliau, berkarya dan penulisan itu adalah suatu seni yang ditulis untuk dibaca dan penulisan yang dapat mengubah keadaan kehidupan merupakan satu kejayaan. Sastra ni mediumnya ialah bahasa. Jadi disitulah sebenarnya letaknya kesenian itu. Kerana melalui bahasa kita dapat berkreasi ataupun menulis kreatif dan juga meluahkan emosi serta keindahan di sana ya. Dalam kesenian ini yang lebih jauh lagi, sastra itu dikatakan seni kerana ia juga menyangkut kepada budaya ya. Daripada situ kebudayaan, kalau kita menulis dalam bahasa Melayu, artinya yang ditingkatkan ialah budaya Melayu. Dengan secara tidak langsung juga kita akan memperkokohkan dan juga mengembangkan ataupun memperkayakan ketamadunan Melayu itu sendiri. Jadi itulah peranan bahasa itu di dalam mengindahkan kesusastraan itu tadi ya. Bidang penulisan telah mengembangkan kemajuan kepengarangan beliau sehingga beliau mampu untuk meraih pelbagai pencapaian dan penghargaan melalui karya-karya yang dihasilkan. Antaranya, anugerah Brunei Prominent Chinese Malay Language Writer Educator daripada Persatuan Alumni Brunei Taiwan, penghargaan aktivis sastra tanah air, penerima hadiah terbaik dalam peraduan menulis cerpen Anjuran Radio Television Brunei, penerima hadiah pertama dalam peraduan menulis novel Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, penerima hadiah kreatif Bahana di BPBSP dan banyak lagi. Dengan mempunyai pengalaman yang luas dan memegang suatu prinsip penulisan, membuatkan beliau mampu menghasilkan karya-karya yang memberikan kesan kepada khalayak.
melalui karya kumpulan sajak warisan abadi telah menobatkan beliau sebagai penerima anugerah penulis Asia Tenggara The Sea Rat Award bagi negara Brunei Darussalam tahun 2023. Kumpulan sajak warisan abadi merupakan hasil nukilan teristimewa daripada beliau yang menyajikan pelbagai tema sehingga mampu membawa pembaca memahami perutusan makna serta bait sajak yang dicipta. Penganugerahan berprestij tersebut mencitrakan keupayaan beliau dalam menghasilkan karya-karya yang berkualiti tinggi sehingga mampu setanding dengan karya-karya penulis dari Asia Tenggara bahkan juga antarabangsa. Bila disebut sastra, ciri yang pentingnya adalah indah. Jadi keindahan sastra itu bukan hanya terletak kepada bahasa sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, tetapi juga yang sangat penting ialah apa yang terkandung di dalamnya. Karena di dalam sastra, apapun genrenya, sama ada ia berbentuk puisi ataupun cerita, ia mengandungi di dalamnya ilmu dan juga pengalaman. Disitulah letak keindahan yang paling dasar. Sama juga dalam kehidupan kita. Bila kita dapat ilmu, jadi ilmu itu bila kita gunakan, ia akan menjadikan kita seseorang yang berguna. Menjadikan kita seseorang yang mampu mendapatkan hasil ekonomi yang baik. Jadi itu adalah antara contoh keindahan tadi itu, apa kegunaannya. Hembusannya merentas waktu, melangkah zaman. Berkat kuasanya, diri mampu mengutip pengalaman, menyebar ilmu, ditunggukan jadi bakti, sesiapa yang mengerti, lalu mengikatnya jadi kenangan, disimpan di sudut minda, ristaan anak zaman berzaman, setelah nafasku sampai ke pelabuhan. Nukilan sajak di Pelabuhan Nafas, karya Dr. Chong Ah Fook, tahun 2018.